Bertemu kembali dan di astroawani.com seperti anda dapat saksikan laporan yang kami bawakan kepada anda varian Omicron wanita pulang umrah catat kes pertama di Melaka dan juga 1 jam yang lepas kami melaporkan Johor kesan 2 kes babit jemaah pulang umrah. Dan kita nak bercakap mengenai aspek kepentingan kuarantin dan bagaimana aspek kuarantin ini perlu dipandang serius oleh pelbagai pihak dalam kita nak memastikan penularan tempatan penularan COVID-19 varian ini tidak menular di dalam negara. Dan bersedia bersama saya untuk bercakap mengenai soal ini ialah kita bersama dengan pakar kesihatan awam Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Syed Junaid. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syafir. Okey, baik Prof. Kita nak bercakap mengenai sebab kita tahu sekarang ini penularan varian Omicron telah menular di seluruh dunia sehingga Perancis tidak lagi membenarkan perayaan Christmas diraikan di sana. Dan jadi bagaimana doktor melihat macam mana kita nak memberitahu kepada orang ramai bahawa pematuhan kuarantin ini khususnya bagi mereka yang baru pulang dari luar negara itu perlu dipatuhi sebaik-baiknya sebab kita tak nak penularan tempatan berlaku dalam negara. Prof. Ya. Agak sukar kalau kita melihatkan sekarang awal Omicron ini melalui apa-apa aktiviti, tetapi kuarantin merupakan salah satu daripada kaedah yang baik. Walaupun kita tahu bahawa cara yang lebih sesuai adalah dengan memastikan bahawa kita dapat dos yang ketiga dengan cepat mungkin. Kita tahu bahawa virus Omicron telah pun menular ke lebih daripada 90 buah negara mengikut maklumat yang disampaikan kepada WHO. Dan virus ini mempunyai keupayaan untuk melakukan penularan yang lebih cepat. Dan kita dapati bahawa daripada maklumat yang ada, kadar replikasi virus ini ini adalah lebih kurang 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan varian Delta. Namun begitu, virus ini didapati walaupun mempunyai kadar infektiviti tinggi, tetapi kita tahu kadar severitinya adalah agak lebih rendah sedikit daripada Delta varian. Namun begitu, apabila kadar infektivitinya meningkat, ini bermakna bilangan kes yang akan kita dapat dalam masyarakat kita akan jauh lebih tinggi. Jadi kuarantin masih menjadi salah satu daripada perkara utama yang harus kita lakukan untuk memecahkan rantai penularan. Ini harus kita pandang dengan jelas. Tahu banyak negara telah pun membuka ekonomi mereka mungkin dalam masa sebulan, 2 bulan yang lalu. Tetapi apabila kita berada di peringkat ujung tahun ini, iaitu bila berlakunya perayaan Christmas dan juga percutian di ujung tahun, maka lebih banyak ahli masyarakat akan terdedah. Jadi ada negara yang telah pun meningkatkan bilangan hari kuarantin daripada 7 hari kepada 10 hari, malah ada yang meningkatkan kepada 14 hari. Jadi saya rasa kalau di Malaysia kalau kita dapat memaintainkan ataupun memastikan bahawa sekurang-kurangnya 7 hari kuarantin itu mungkin memadai, tetapi harus dilakukan dengan teratur dan juga setiap pihak yang terlibat, ahli-ahli masyarakat yang dibenarkan melakukan kuarantin di rumah harus mematuhi peraturan tersebut dan jangan bergerak. Kita dapati ada ahli-ahli politik yang bergerak keluar dari rumah walaupun seharusnya berada dalam home kuarantin. Ini amat tidak sesuai dan malang sekali. Mereka mungkin menyebarkan kepada ahli masyarakat. Jadi penguasaan dan juga tracing yang lebih ketat harus dijalankan oleh pihak kementerian. Saya fahamkan bahawa dalam sejarah ada elemen itu yang dimasukkan. Dengan cara itu apabila seorang itu bergerak keluar daripada rumah mereka, ini akan dapat dikesan dan tindakan yang wajar harus diambil. Jadi saya amat mengharapkan bahawa selain daripada kita menguatkuasakan itu, cara kita nak mengenforcekan dan juga melakukan pengesanan kepada mereka yang melanggar kuarantin ini harus kita lakukan dengan lebih cepat dan juga lebih teratur. Baik, Prof, adakah Prof melihat keperluan untuk proses kuarantin itu dipanjangkan daripada 7 hari ke 14 hari? Mungkin ada satu timing yang lebih spesifik, yang lebih panjang bagi membolehkan seseorang itu benar-benar bebas. Seperti kita tahu sekarang ni dengan keadaan banjir yang berlaku di beberapa kawasan, di beberapa negeri di seluruh negara ketika ini. Jadi, apakah ada keperluan untuk memanjangkan tempoh kuarantin itu sendiri, Prof? Pada pendapat saya, kita tidak perlu lagi memanjangkan kerana memanjangkan tempoh kuarantin
akan memberikan kesan yang lebih buruk kepada ekonomi dan juga kepada ahli masyarakat, dan mereka lebih ramai lagi yang tidak akan mematuhi peraturan tersebut kerana enforcement kita agak lemah dalam hal ini. Kalau kita boleh maintain 7 hari yang kita ada sekarang ini, saya rasa sudah memadai kalau dilakukan dengan sebaik mungkin. Baris ini akan bertindak untuk berada di waktu yang pendek. Jadi kita panjangkan pun dia tidak akan berikan apa-apa manfaat kalau tidak dilaksanakan dengan baik. Saya rasa 7 hari yang kita ada sekarang ditambah dengan aktiviti untuk memastikan bahawa dos ketiga diberikan secepat mungkin, ini sudah memadai. Dan sekarang ada usaha yang di beberapa buah negara untuk memendekkan tempoh untuk mendapatkan selang waktu di antara dos kedua dengan dos ketiga daripada 6 bulan mungkin kepada 3 bulan. Saya rasa ini adalah merupakan langkah yang lebih baik. Kalau kita panjangkan pun tempoh kuarantin, sukar untuk kita memantau, dan pada masa yang sama yang memberikan kesan yang negatif dari segi ekonomi kepada ahli keluarga dan juga ahli-ahli masyarakat kita yang baru pulang dari luar negara dan sebagainya.